Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Dalam video kali ini, kita nak bercerita tentang anatomi buku. Jom kita tengok. Okey, apabila kita bercerita tentang anatomi buku atau apa yang menjadikan buku itu buku, ada beberapa perkara dan saya kira adalah lebih baik kita menggunakan contoh. Dan daripada contoh itu, mungkin anda akan dapat kenal pasti apakah nama bahagian tersebut dan kenapa dia ada. Okey, bersama saya sekarang ni saya ambil dua contoh. Satu, buku terbitan antarabangsa dan satu lagi buku antarabangsa yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan dalam negara, Malaysia punya publisher. Jadi kita akan tengok apakah anatomi buku ataupun apakah yang menjadikan buku itu buku. Sebab ada orang yang beranggapan bahawa buku tu dia dalam mind dia ada satu bentuk yang dia familiar, yang khusus. Jadi kalau buku tu tak nampak macam tu, dia tak rasakan itu adalah buku. Nah, ambil perhatian, dalam kita menulis e-book, ada setengah daripada perkara-perkara ni tidak ada dalam e-book. Jadi di situ timbullah soalan balik saya kepada mereka yang mempertikaikan tentang buku, iaitu apa definisi sebenar mereka tentang buku. Sebagai contoh, biasanya buku yang biasa kita lihat, dia ada yang disebut sebagai spine. Yang ni spine. Spine ni atau tulang belakang buku tu akan tertera perkara yang biasa akan ada tajuk buku, penulis, nama penulis dan logo penerbit. Mari kita tengok. Okey, tajuk buku, nama penulis, logo penerbit. Ini common. Tapi saya pernah ada orang pertikaikan buku saya sebab buku saya tu jumlah helaian kertasnya ataupun muka suratnya tidaklah sampai ratus-ratus muka surat. Tidak setebal itu. Jadi dari segi printing, kita tak menggunakan apa yang disebut ni sebagai perfect binding. Perfect binding tu maksudnya dia tegak aja macam tu. Okey, perfect binding. Jadi kita menggunakan kaedah lain lah, side stitch ataupun bahasa common orang sebut sebagai stapler, side stitch. Jadi apabila tak ada spine ni, orang pertikaikan kata, oh tu bukan buku, tu booklet. Tapi sebenarnya beza antara buku dan booklet adalah sebenarnya daripada sudut penerbit. Penerbit perlu, biasanya lah penerbit ada meletakkan jumlah muka surat minima bagi menerbitkan satu-satu buku. Ini hanyalah faktor costing kertas. Sebenarnya jumlah kertas yang diguna pakai itu, kalau kurang wastages dia, cost efektif lah. Dia yang jadi mahal tu sebab paper wastages. Kita membazir kertas. Maksudnya jumlah layan menyebabkan ada kertas yang berlebihan. Kertas tu tetap diperlukan, perlu dipakai dan siapa yang nak bayar? So dia pergi pada harga buku. Jadi itu faktor yang menyebabkan timbulnya budaya ada spine ni. Okay. Now, e-book tak ada spine, of course. Okay. E-book tak ada spine. Jadi apa yang tinggal? Apa yang basic? Okay. Yang basic ni dia pergi kepada apakah yang diperlukan untuk mendaftar ISBN. Kita di Malaysia, kita biasanya mendaftar ISBN ni melalui Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi syarat-syarat yang diminta atau dokumen-dokumen yang diminta oleh Perpustakaan Negara Malaysia adalah, yang pertama sekali, visual ataupun file yang menunjukkan cover buku. Okey, untuk pengetahuan, apa saja yang kita submit, apa yang kita hantar, dia menjadi, itulah yang didaftarkan. Maksudnya itu yang didaftarkan. Jadi sebarang pertukaran selepas itu akan menyebabkan pendaftaran tadi void ataupun sudah tidak sah. Jadi kalau kita dari segi copyright, apa yang kita daftarkan tu, itu adalah yang diletakkan bawah copyright kita. Tapi kalau kita tukar tajuk ke, kita tukar visual pada cover dan sebagainya, itu akan menyebabkan possibility copyright kita jadi void. Okay? Jadi yang pertama sekali diminta adalah cover.
cover buku. Ni senanglah, mana-mana buku dia ada cover buku. Okey. Yang seterusnya kita kena masukkan muka surat ini. Muka surat ini wajib sebenarnya disebut sebagai half title page ataupun muka surat yang mana dia macam cover buku tapi tak ada gambar belakang ni. Okey. Dia ada, yang ni saya dah chop lah sebab saya biasa buku yang saya punya saya chop. Macam ni kan. Dia yang tinggal hanyalah tajuk dan juga nama penulis. Kalau ada 1-2 visual tu terpulang lah, bergantung lah. Tapi biasanya dia akan tinggalkan tajuk dan nama penulis. Yang ini half title page. Yang ni wajib juga kita submit. Jadi muka surat depan biasanya warna dan sebagainya. Yang dalam ni black and white lah. Okay. Lepas tu yang ketiganya yang kena hantar juga adalah yang disebut sebagai copyright page. Okay, copyright page ni ada pelbagai cara tulis dia, tapi basically dia adalah muka surat yang bercerita ataupun menjelaskan siapakah pemilik hak cipta buku ni. Okay, so kalau macam dalam kes ni, buku ni adalah buku terjemahan. Jadi kita boleh nampak copyright dia masih lagi di bawah pendaftaran ni masih bawah penulis, tapi hak cipta dia pada penerbit. Sebab tu kita yang paling kita kena jaga sekali ialah yang inilah. Hak cipta ni belongs to who? Kepunyaan siapa? Biasanya hak cipta milik kepada penerbit. So muka surat hak cipta ni nak daftar ISBN jangan risau, dekat dalam website Pustakaan Negara Malaysia tu biasanya dibagi satu contoh. Boleh pakai contoh tu. Biasanya dia ada ni lah. Kadang-kadang kita letak disclaimer. Kita disclaimer tentang buku ni adalah pendapat peribadi penulis. Disclaimer tentang apa-apa konsep yang kita letakkan dalam tu, kita ni bukan pakar, jadi jangan saman kita sebab buat benda tu tak jadi. So dekat sini sebenarnya kadang-kadang tips-tips yang dalam buku tu tidak semestinya dia dah buat kan. Kadang-kadang penulis tu compile aja. Jadi tu, tapi tu cerita lain. Point dia adalah dekat sinilah akan letak ISBN number dan sebagainya. Biasanya bila daftar ISBN number, walaupun e-ISBN untuk e-book, dia akan bagi barcode. So barcode ni biasa kita boleh letak di muka surat belakang. Okay. Muka surat belakang ni tak wajib kita submit, tapi biasanya orang letak summary, sinopsis. Sinopsis ni kena hantar untuk daftar ke Pustakaan Negara Malaysia buat dapatkan ISBN. Sinopsis perlu dihantar. Okey, yang seterusnya untuk buku bukan fiksyen. Kalau buku cerita fiksyen tak ada benda ni, tapi kalau untuk buku-buku dalam yang kategori non-fiction, biasanya kita akan ada table of content. Ni wajib. Okey, table of content perlu hantar. Buku non-fiction biasanya akan ada table of content. Dia kalau cerpen ke novel ke takkan kita nak letak table of content kan. Biasanya tak ada lah. Okey. Yang seterusnya wajib juga kena hantar adalah forward ataupun preface. Ini biasanya kata-kata pengantar. Nampak mesti ada. Dekat Malaysia dia jadi sesuatu yang compulsory dalam pendaftaran tu. Preface memang biasanya ada lah. Okey. Jadi ini adalah yang kita perlu submit kepada Pustakaan Negara Malaysia untuk dapatkan nombor ISBN. Tidak semestinya submit the whole book. Kalau dah siap semua, dah dapat ISBN, final version tu, ya kita submit. Kalau e-book tu kita akan hantar file dalam bentuk PDF ke depository. Depository kita hantar ke sana kopi. Kalau physical book kita hantar 5 salinan ataupun 5 buah 5 naskah. Okey. Jadi ulang balik apa yang ada dalam anatomi buku dari konteks untuk daftar dapatkan ISBN, biasanya book cover, half title page, copyright page, synopsis, table of content, forward, okey, ataupun preface. Ini wajib. Lepas tu terpulang kita nak ada acknowledgement ke, macam saya selalu letak kata-kata semangat atau tribute. Okey, dedication. Tu terpulang. Nak ada introduction ke, nak ada prologue ke, terpulang. Appendix, glossary, reference, semua ni sekali lagi tidak wajib untuk ISBN. Jadi bila tak wajib untuk ISBN, pada saya
dia tidak termasuk dalam apa yang mendefinisikan buku itu buku. Okey. Jadi basic ini benda yang kita perlu faham. Okey. Now, satu lagi yang ramai orang mungkin tak perasan, apabila kita menulis buku, yang menjadikan buku itu buku sebenarnya adalah apa yang ada dalam dia, konten dia, of course. Jadi bagaimana kita present konten tu, layout dia. Ada benda yang kita panggil sebagai house style ataupun design mengikut publisher masing-masing. Contohnya macam ada publisher dia suka macam corak-corak dekat atas ni. Saya personally tak berapa minat sebab saya biasa buku clean yang macam ni. Tapi saya juga suka buku yang ada visual. Anyway, point saya dekat sini ialah kita perhatian dekat atas ni. Nampak tak? Okey. Dia muka surat buku ni, bila kita buka buku tu, yang belah kanan dengan belah kiri ni, dia sebenarnya berbeza. Jadi layout kita bermain dekat situ. Contohnya, muka surat. Okey, muka surat ini yang paling penting. Yang selalu orang kata kantoi dekat sini. Okey. Nombor genap. Nombor genap belah kiri. Nombor ganjil belah kanan. Ingat nombor ganjil belah kanan, nombor genap belah kiri. Mana-mana buku pun nombor genap, nampak tak? Nombor ganjil. Kalau salah ni memang tak cantik lah. Bukan buku lah. Tak kira e-book pun sama, buku fizikal pun sama. Okey. Jadi bila nombor ganjil belah kanan, muka surat pertama kita adalah sebelah kanan. Tengok. Muka kosong, dia biasanya dia start belah kanan. Belah kiri tu, belah nombor genap tu biasanya kosong. Okey, belah kanan. Nombor yang pertama. Jadi nombor yang tak termasuk dalam nombor adalah muka surat sebelum. Biasanya prefix ataupun mengenai author ni semua, acknowledgement ni semua biasanya kita tak letak nombor. Kalau letak pun nombor Roman. Okey, table of content pun tak ada nombor. Nombor hanya bermula dengan muka surat pertama, chapter pertama. Yang tu dia. Jadi ada muka surat depan ni. Apabila kita tulis e-book, kadang-kadang kita menggunakan Word document dan sebagainya. Dekat sini lah sekali lagi yang saya kata kantoi itu, sebab Word document muka surat pertama tu adalah yang pertama. Jadi kalau muka surat pertama kita adalah half title page, dekat sudah nombor 1. Masuk dalam sampai bab 1, kita punya ni dah jadi muka surat 7 jadinya. Dah salah lah. Tak kena dekat situ. Tak kena dengan konsep buku. Tapi sekali lagi, self-publish ikut suka lah. Jadi ingat. Itu yang penting. Itu yang menyebabkan ada setengah orang memberikan komen yang buatkan kita rasa macam tak best. Okey. Seterusnya. Itu adalah yang paling penting. Yang seterusnya dekat atas ni, terpulang. Ini tak wajib, tapi biasanya kalau kita nak letak dekat atas ni, muka surat tak kisah, nak letak bawah pun boleh. Biasanya kalau e-book kita syorkan muka surat tu letak di center. Tapi kalau buku ini, pastikan yang paling penting apabila kita buka yang ini berada di bucu buku, bukan di dekat dalam ni. Yang itu pun kadang-kadang silap juga dari segi susunan dan layout. Okey, berbalik kepada heading. Okey, heading biasanya ataupun disebut sebagai running head punya combination, biasanya di sebelah kiri. Di sebelah kiri ni tajuk buku. Sebelah kiri tajuk buku, di sebelah kanan adalah chapter title ataupun tajuk bab tersebut. Ini satu cara. Ada satu lagi cara kita boleh buat adalah belah kiri adalah penulis buku, belah kanan adalah title juga, chapter title. Saya tengok sekejap buku ni, dia menggunakan method yang mana? Tajuk buku dan chapter. Ni common lah, biasa. Jadi yang ni pun terpulang, tak wajib kita letak, tapi biasanya kita letak sebagai mengikut tradisi. Lain buku, lain dia punya ni lah. Okay? Jadi itu antara apa yang saya sebut sebagai anatomi sebuah buku. Biasakan sebelum kita menulis, kita kenal pasti, dan ini kita letakkan dalam layout. Tak kiralah kalau kita tulis e-book, kita mulakan dengan Word document contohnya, pastikan
page numbering tu paling penting, table of content, header kalau nak letak dan sebagainya. Benda ni dia susah sikit dengan Word document, sebab Word document bukan tujuan dia untuk menghasilkan buku. Kalau kita pakai publisher, dan dia lebih mudah mungkin. Saya tak pernah try yang tu. Jadi boleh cuba, boleh buat kemudian ataupun sebelum mula menulis tu kita dah setting dia, layout dia proper. Just ingat apa yang perlu ada. Jadi kalau orang nak kata ini bukan buku, muka surat sikit, ni side stitch lah apa, orang nak komen benda-benda teknikal ni, pada saya berbalik pada asal niat kita menulis buku untuk apa. Ada setengah orang niat dia menulis buku tu adalah untuk menyampaikan ilmu. Jadi apa bentuk buku tu terhasil pun sepatutnya bukan pertikaian. Yang perlu kita lihat adalah konten dia, pengisian dia. Tapi biasalah dekat zaman sekarang ni ataupun di sebelah dunia belah kita ni suka kritik netizen, keyboard warrior banyak. Jadi kadang-kadang kena tapis keluar benda-benda tu. Yang penting adalah niat kita untuk menyampaikan ilmu. Dan e-book adalah salah satu contoh medium saya boleh katakan baru berbanding buku fizikal, yang boleh travel jauh dan sampai terus kepada pembaca dengan lebih cepat. Cuma dia punya preference. Ada orang nak juga pegang. Dia kata pegang buku ni, cium bau dia kata ada bau kertas, bau buku baru dan sebagainya, terpulang. Sebenarnya bau kertas dan dakwat dia. Dan mungkin bau gam spine ni. Tapi itu belakang cerita. Orang suka benda yang tangible, benda yang boleh pegang banding dengan e-book. So ada pro and con dia, bergantung sekali lagi kepada objektif kita. Jadi itu sebesikit perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Maaf kalau ada gangguan sikit-sikit, saya berada di rumah ni. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan selamat menulis, selamat mencuba menghasilkan e-book ataupun buku fizikal terpulang sekiranya anda ada bajet. Mudah-mudahan sedikit panduan daripada saya ni menjadi manfaat untuk anda. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.